Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Muhammad Nazir dan rakan saya. Saya Muhammad Irfan Fikri bin Jamali Sadat. Okey, baiklah, hari ini giliran kami untuk membentangkan berkenaan seorang tokoh ekonomi Islam dalam bidang perbankan yang terkenal di Asia Tenggara. Jadi, siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Profesor Dr. IR Muhammad Amin Aziz. Okey, sekarang kita akan terus melihat pada latar belakang beliau. Profesor Dr. IR Muhammad Amin Aziz ini lahir pada tanggal 17 Disember pada tahun 1936. Beliau merupakan seorang tokoh yang berasal daripada Indonesia, orang Indonesia. Beliau meninggal dunia pada tanggal 23 Julai 2014 di kediamannya di Cijantung, Jakarta ketika beliau berusia 78 tahun. Jadi, Profesor Dr. IR Muhammad Amin Aziz. IR itu merupakan gelaran yang diberikan kepada beliau. Terusnya. Baik, seterusnya beliau mendapat pendidikannya pada peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Pertanian Bogor di dalam bidang agro-sosioekonomi pada tahun 1966. Seterusnya beliau melanjutkan pendidikan beliau pada bidang master di University of the Philippines, Los Baños pada bidang sosiologi luar bandar pada tahun 1974. Dan beliau menamatkan PhD beliau dalam bidang sosiologi di Iowa State University di USA pada tahun 1978. Selain itu, beliau juga telah mengikuti beberapa latihan seperti antaranya kursus pasca siswazah di dalam bidang mikro dan makro ekonomi di Universiti Pertanian Bogor pada tahun 1972 dan juga mendapatkan latihan Minau Indonesia di Institut Pengurusan Latihan dan Pendidikan di Jakarta pada tahun 1964. Seterusnya kita lihat sumbangan beliau di dalam bidang perbankan. Ada dua. Yang pertama adalah penubuhan Bank Muamalat Indonesia, BMI, dan juga penubuhan Baitul Mal wa Tamwil, BMT. Baiklah, bagi penubuhan Bank Muamalat Indonesia, pada peringkat awal, beliau merupakan setiausaha dan ketua pelaksana di dalam bengkel faedah bank oleh yang diwujudkan ataupun yang ditubuhkan oleh Majlis Ulama Indonesia. Dan hasil daripada bengkel tersebut, carangan untuk menubuhkan Bank Muamalat Indonesia dibawa ke dalam Mesyuarah Nasional ataupun MUNAS pada 22 hingga 25 Ogos 1990. Dan hasil daripada mesyuarah tersebut, wujudlah inisiatif untuk membentuk satu kumpulan kerja yang diberi nama Jawatan Kuasa Kecil Penyedia Buku Panduan Bank Tanpa Faedah pada 7 September 1990. Dan seterusnya terbentuk pula Jawatan Kuasa Persediaan bagi Penubuhan Bank Bebas Faedah pada Januari 1991 yang disertai oleh M. Amin Aziz ini. Dan hasil daripada jawatan kuasa tersebut, tertubuhnya ICMI ataupun Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang diketuai pada ketika itu adalah B.J. Habibie sebelum beliau menjadi presiden. Dan beliau mengarahkan untuk mewujudkan dua pasukan. Yang pertama adalah pasukan penyediaan penubuhan yang diketuai oleh Rahmat Saleh dan juga pasukan mobilisasi dana yang diketuai oleh M. Amin Aziz. Dan dalam usaha untuk mencari dana untuk mewujudkan bank patuh syariah tersebut, beliau menarik minat pengusaha atau usahawan Islam dengan menawarkan saham bank Islam. Dan selain itu, beliau juga mengadakan pidato untuk meyakinkan dan menarik minat pengusaha Islam. Dan hasil daripada kutipan dana beliau telah mendapat sehingga 84 juta rupiah atau bersamaan RM25,000. Dan seterusnya, beliau juga telah mengusulkan nama Bank Muamalat Islam Indonesia
Dan kemudiannya Presiden Soeharto membuang perkataan Islam kerana menurut beliau Muhammad Malik itu sendiri telah menunjukkan Islam. Dan setelah penubuhan Bank Muhammad Malik Indonesia, beliau dilantik sebagai ahli lembaga Pesuruhjaya yang berperanan dalam menyelia pengurusan institusi dan juga sentiasa memantau keberkesanan dasar institusi. Seterusnya. Yang seterusnya, ini adalah produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Muhammad Malik Indonesia pada awal penubuhannya. Jadi sistem pengoperasian Bank Muhammad Malik Indonesia adalah berpandukan dari Bank Islam Malaysia Berhad. Dan produk ini terbahagi kepada 3 jenis lah. Yang pertama, produk simpanan iaitu Gairo Wadiah. Yang Gairo Wadiah ini di mana pelanggan boleh menyimpan wang dalam bank secara deposit dan bank tidak akan menggunakan wang tersebut. Dan pelanggan boleh mengeluarkan wang tersebut pada bila-bila masa melalui transfer atau cek. Dan produk kedua adalah deposit pelaburan murabahah, yang mana akad simpanan yang mempunyai jumlah minimum tertentu dan pelanggan tidak boleh mengeluarkan duit sebelum sampai tempoh yang dipersetujui. Dan produk ketiga, simpanan haji mudharabah. Jadi ini adalah bentuk akad simpanan pihak ketiga dan perkongsian keuntungan, yang mana pengeluaran akan dibuat apabila pelanggan ingin menunaikan haji atau dalam keadaan tertentu seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Seterusnya produk pembiayaan. Yang pertama adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal kepada pelanggan dan pelanggan akan berperanan sebagai mudharib yang melakukan kerja, dan seterusnya keuntungan akan dibahagi mengikut perjanjian. Dan yang kedua adalah pembiayaan murabahah. Bank akan berperanan sebagai pemberi modal dan pelanggan akan sebagai peminjam, dan proses pembayaran adalah pada tempoh yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pembiayaan baik bisamanil ajil. Ia lebih kurang seperti pembiayaan murabahah, tetapi dalam pembiayaan baik bisamanil ajil, bank akan menyediakan dana pelaburan kepada pelanggan dan pelanggan akan membayar secara angsuran. Dan cara bank mendapat keuntungan adalah melalui penambahan margin keuntungan. Dan produk ketiga dari segi perkhidmatan, bank ada menyediakan perkhidmatan transfer dan juga bank mutan. Seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat kepada institusi Baitul Mal wa Tamwil. Okey. Apakah itu Baitul Mal wa Tamwil? Baitul Mal wa Tamwil ini boleh dikategorikan sebagai dua bahagian. Iaitu satu Baitul Mal, iaitu pusat penyimpan harta, dan satu lagi adalah Baitul Tamwil, iaitu pusat untuk mengembangkan harta. Jadi di sini BMT ini merupakan institusi kewangan Islam mikro yang menyasarkan masyarakat pertengahan dan bawahan. Apakah itu institusi kewangan Islam mikro? Institusi kewangan Islam mikro ini merupakan suatu institusi yang menyediakan perkhidmatan ataupun menyediakan modal kepada golongan pertengahan dan bawahan untuk memulakan perniagaan, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi macam saya cakap tadi, dia terbagi pada dua, iaitu Baitul Mal. Baitul Mal ini dana yang diperoleh daripada zakat, infak, sedekah. Jadi dana-dana ini akan dikumpulkan dan diagihkan kepada golongan-golongan fakir miskin yang memerlukan bantuan. Dan Baitul Tamwil ini merupakan dana yang dikumpul dan akan diberikan sebagai wang pinjaman ataupun sebagai modal kepada peniaga-peniaga kecil dari golongan masyarakat pertengahan dan bawahan untuk mereka memulakan perniagaan. Jadi institusi BMT ini merupakan bukan sahaja institusi yang mengagihkan zakat, malah institusi yang juga memberikan modal kepada mana-mana masyarakat golongan pertengahan dan bawahan untuk memulakan perniagaan. Jadi apakah kaitan BMT ini dengan Profesor Dr. Muhammad Amin Aziz? Jadi kaitannya adalah BMT ini ditubuhkan pada tahun 1984, tetapi masa itu dia punya pergerakan itu sedikit lambat, tetapi perkembangannya bermula pada tahun 1992, iaitu di mana pengoperasiannya itu telah dikawal selia oleh
satu pertubuhan iaitu yang dipanggil sebagai pusat inkubasi perniagaan kecil, iaitu dikenali sebagai Pinbook. Jadi Pinbook ini diketuai oleh Muhammad Amin Aziz. Jadi secara tidak langsungnya Muhammad Amin Aziz juga terlibat dalam struktur organisasi pengoperasian BMT. Jadi apakah yang beliau pernah berkata dalam satu wawancara, jadi peranan beliau dalam BMT ini adalah yang pertama membangunkan sistem dan prosedur penubuhan dan pengendalian BMT. Jadi seluruh sistem dan juga operasi dalam BMT itu beliau yang bangunkan ataupun Pinbook yang bangunkan. Yang kedua, beliau juga membangun sistem dan prosedur termasuk penunjuk standard prestasi. Maksudnya bukan sekadar saja sistem tetapi beliau juga meletakkan KPI. Setiap organisasi, setiap departmen itu ada KPI yang tersendiri. Yang ketiga, menyediakan program latihan dan pembangunan kurikulum, modal beserta bahan latihan. Jadi selain daripada menyediakan modal, mereka juga Muhammad Amin Aziz ini juga menyediakan program latihan untuk bagaimana nak mulakan perniagaan dan juga modul-modul yang berkesan untuk masyarakat ini menceburi bidang perniagaan. Dan yang terakhir adalah beliau juga menulis buku sebagai panduan bagi menguruskan institusi BMT. Jadi senang apabila beliau membukukan satu sistem ini dalam satu buku. Jadi tak kisahlah nanti selepas pimpinan beliau pun mereka still akan menggunakan rujukan yang sama. Jadi di situ nampaklah kestrukturan itu lebih sistematik. Jadi Muhammad Amin Aziz ini juga menerapkan beberapa prinsip Islam yang diterapkan dalam BMT melalui pembiayaan. Jadi yang pertama adalah menerapkan nilai-nilai Islam. Maksudnya ni nilai-nilai salam, nilai kesejahteraan, nilai keselamatan, nilai keadilan dan kedamaian. Jadi nak membezakan pembiayaan Islam dan konvensional melalui inilah penerapan nilai Islam itu ini. Nilai keadilan, adil, tidak akan menindas mana-mana pihak, kedamaian dan memberi kesejahteraan kepada semua pihak. Yang kedua, akad yang jelas. Jadi setiap pembiayaan yang dilakukan ataupun pinjaman yang diberikan oleh BMT ini mestilah akad yang jelas. Nak pakai akad apa, tawaruk, mudharabah dan sebagainya. Yang dibenarkan dalam Islam lah. Dan yang ketiga, berpihak kepada yang lemah. Jadi prinsip BMT ini juga untuk membela golongan yang miskin dan yang tertindas. Jadi apabila golongan-golongan ini dibela, jadi jurang antara golongan kaya dan miskin itu tidaklah begitu jauh. Sebab golongan ini ada juga pihak yang membela mereka. Ada juga pihak yang akan membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka pada masa akan datang. Jadi di sini kita dapat lihat karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Amin Aziz. Yang pertama adalah Kegigihan Sang Perintis. Jadi buku ini sebenarnya diterbitkan pada tahun 2007 yang mengisahkan tentang perjalanan hidup beliau dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik juga, dakwah dan juga pendidikan. Buku yang kedua adalah bertajuk Mengembangkan Minat Islam di Indonesia. Jadi buku ini terdapat 2 jilid sebenarnya. Dan jilid pertama itu ia lebih cenderung rujukan kepada da'i dan juga mubaligh. Jadi sebab jilid yang pertama tu lebih awal diterbitkan, jadi ia hanya kegunaan untuk golongan-golongan mubaligh sahaja. Dan yang kedua, ia diterbitkan jilid 2, ia lebih sesuai untuk rujukan pakar perbankan Islam, rujukan untuk mahasiswa membuat rujukan dalam kertas kerja dan sebagainya. Dan juga sesuai untuk dibaca oleh orang awam supaya mendapat input dan manfaat tentang bagaimanakah bank Islam ini pengoperasiannya, pengendaliannya dan sebagainya. Dan buku ini juga yang menceritakan proses, kaedah, pengalaman yang digunakan oleh bank Islam, akad-akad dan produk-produk kewangan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat ketika itu. Okay, jadi apa yang kami dapat simpulkan daripada sumbangan Muhammad Amin Aziz ni, beliau merupakan individu yang penting lah dalam perkembangan institusi perbankan Islam di Indonesia. Dan pada awalnya setelah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia, beliau melihat bahawa mungkin ada pihak yang tidak dapat menikmati perkhidmatan bank tersebut seperti masyarakat di luar bandar yang mungkin kejauhan daripada bank-bank yang ada, dan itu wujudlah inisiatif BMT untuk menyampaikan perkhidmatan perbankan tersebut. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih.